Ya, ini kita akan bincangkan soalan ni lah. Soalan, contoh soalan saya ambil daripada Terengganu saya rasa ni. Saya pun tak ingat lah Terengganu punya. Untuk bahagian B kertas 2 kan. Kamu tengok markah dia 45 45 markah maksudnya untuk dapatkan result yang terbaik kita get A+ lah. Bahagian ni kamu kena skor 40 per 45 sekurang-kurangnya 40 per 45 bahagian B. Okey, kalau kamu dapatnya ni okey cantik. Kan skor ni maksudnya kita target yang kamu boleh buat. Confident kan boleh buat. Nanti careless tu tolak tepi. Jadi kita adalah backup tolak sini sikit kan. Okey. Jadi kita tengok soalan yang pertama ni, topik dia adalah kebarangkalian. Gambar yang saya share tu lagi cantik bandingkan gambar yang saya kat sini tak apa cantik kan. Okey, kita tengoklah lebih kurang. Rajah 6 menunjukkan susunan tempat duduk dalam sebuah dewan yang dijarakkan supaya mematuhi SOP COVID-19. Terdapat hanya 8 tempat duduk yang masih kosong iaitu tempat duduk 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. Bila dia kata macam ni kan, yang kosong ni je yang orang boleh duduk. Bila orang boleh duduk, kebarangkalian kalian hanya kira kebarangkalian kalian tempat yang orang duduk. Yang penuh ni kita tak kira, jangan kira yang ni. Dia pergi kira yang ni sekali habis. Kan jangan kira. Okey. A adalah peristiwa mendapat satu nombor lebih besar pada 15. Jadi kat sini kita akan senaraikan dulu A. Contoh lebih kurang. A sama dengan yang lebih besar daripada 15. Kita ambil lebih besar 15 dan 16, 17, 18. Itu A. Okey. B pula adalah peristiwa mendapat satu nombor perdana. Nombor perdana maksudnya 11, 13, kemudian 17. 17 okey betul. Itulah okey. Kemudian C adalah mendapat nombor gandaan 5. C adalah gandaan 5. Gandaan 5 apa ada? Oh 15 saja seorang. Okey 15 saja seorang. Gandaan 5. Okey. Cuma soalan ni kita tengok soalan ni. Soalan tanya apa ni? Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Oi, ini jarang-jarang dia tanya. Jarang-jarang ditanya tentang apa? Saling eksklusif. Saling eksklusif. Saling eksklusif ni maksudnya dia special. Dia special. Dia tak ada campur orang. Dia campur orang. Nak cam dia senang je. Saling eksklusif ni dia tidak mempunyai persilangan. Dengan kata lain tak punya persilangan maksudnya apa? Dia tak ada nombor yang sama. Dia tak ada nombor yang sama. Itu kita panggil dia saling eksklusif. Dia memang eksklusif untuk dia je. Orang lain tak boleh. Itu kita panggil dia saling eksklusif kan. Okey. Kemudian kalau tidak saling eksklusif, terbalik ya. Kalau tidak saling eksklusif maksudnya dia ada persilangan. Persilangan maksudnya ada wujud benda yang sama kat situ. Itu tidak saling eksklusif. Jadi kita tengok kat sini untuk soalan ni simple je dia tanya. A dan B. Okey, nombor 1. Mana nak isi ni? Oh, kat sini isi kan. A dan B. Okey. A dan B, kita tengok. A dan B. A dan B maksudnya ada benda yang sama, 17. Ada benda yang sama. Kalau ada benda yang sama maksudnya apa? Eksklusif ke? Dia tak eksklusif. Maksudnya jawapan kita kat sini adalah tidak. Tidak saling eksklusif. Itu maksud dia. Okey, simple je. Nombor 2, boleh minta tu. B dan C. B dan C maksudnya tak ada benda yang sama, nampak? Kalau tak ada benda yang sama maksudnya apa? Saling eksklusif. Eksklusif. Saling eksklusif. Okey, kenapa dia ada 1, 2, 1 balik ni? Macam-macam dia punya tempat tulis kan. Dia ada silap sikit tu. Okey, kita tengok soalan tu mudah kan dia ni? Boleh faham Saling eksklusif dengan tidak saling eksklusif. Okey, saya akan gerakkan turun lagi. Okay, kita tengok B. Apa soalan B? Ulang. Soalan B kat sini, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Ni penting ayat dia kan. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian mendapat peristiwa A
dan B. A dan B. Kebarangkalian mendapat peristiwa A dan B. Okey, tengok. Dia kata macam mana cerita dia. Dia kata kat situ, dia nak duduk tempat duduk. Nampak? Tempat duduk. Okey. Jadi bila nak ambil tempat duduk ni, pasangan, tentukan sama ada pasangan istimewa berikut ialah peristiwa saya. Soalan lain mana saya baca ni. Susunan tempat duduk sebuah dewan untuk jarakan mematuhi SOP. Terdapat hanya 8 tempat duduk. Okey. Peristiwa dia dah bagi dia, kita senarai dia 16, 17, 18, 11, 13, 17 dan 15. Okey. Kemudian saya buat semulalah kat sini kan dengan menyerahkan semua kesudahan yang mungkin. Semua kesudahan yang mungkin maksudnya set semester kita tu. Set semester kita maksudnya dia ada semua nombor-nombor tu. Semua nombor-nombor tu iaitu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. Yang ni tak letak pun tak apa sebab dia bukan peristiwa, dia set semester kan. Cari kebarangkalian mendapat peristiwa A dan B. A dan B. Jadi kita ambil A dan B kat situ. A dan B. Dan silang B. Okay. A dan B. A dan B maksudnya apa? Persilangan A dengan B. Jadi kita tulis situ je, senarai dia satu je. 17. Macam tu. Jadi dia nak apa? Kebarangkalian. Jadi kita tulis kat depannya P. A dan B. Sama dengan 1 per dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan? 1 per dengan 8. Itu kita panggil dia kebarangkalian untuk mendapatkan peristiwa A dan B. Okey? Kita tengok. Boleh faham? Kalau tak boleh faham, tanya. C. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi peristiwa bergabung berikut dengan menyediakan semua kesudahan yang mungkin. Uish, apa dia kata dia tentu sahkan. Okay? Ni dia nak formula lah. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi dia nak itu P, A atau B kan? A atau B. A atau B. Okay. A atau B kita tulis kat sini adalah sama dengan P, A, kesatuan B. Tapi kena tengok. Kena tengok sama ada A dengan B ni ada persilangan tak? Maksudnya saling eksklusif ataupun tak. Jadi bila kita pergi tengok tadi kita dapat. A dan B kita bagi tahu kat situ adalah tidak saling eksklusif. Maksudnya ada persilangan. Kalau ada persilangan kita kena tolak dengan dia punya persilangan. Kan kena tolak dengan dia punya persilangan. Jadi yang ini adalah sama dengan, bukan jenis, sorry. Sama dengan PA campur dengan PB tolak dengan PA silang B. Ini untuk formula untuk apa ni? Untuk kalau dia tidak saling eksklusif. Ada persilangan. Okey? Itu ada beza sikit guys. Jadi kita isilah. Isi dia punya tu, dia punya apa? Jawapan kat situ. A ada berapa? A ada berapa? Kalau kita tengok cerita dia kat situ. Siapa dekat A? Dekat A. A ada berapa? A, tengok. Dia punya kebarangkalian A dia. A tadi ada 3. Maksudnya 3 per 8. 3 daripada 8. B, 3 juga. Jadi 3 per 8. 3 per 8. Tolak dengan persilangan dia. Ada berapa tadi? 1 kita kira. Persilangan dia 1 je. Jadi 1 per 8. Dapat jawapan kita 3 campur 3, 6 tolak 1 tinggal 5 per 8. Ini kita pergi pengiraan dia kan. Okay. Jadi yang kita kena senaraikan, kita dah senarai kat atas. Kalau nak suruh senarai lagi sekali pun tak apa. Sebab kat atas dah senarai kita punya apa? Set semester kita. Boleh ni? Ya. Dia kan kasih yang B tu dia faham sebabkan dia cakap kebarangkalian sebab dia macam cerita dia sekali peristiwa A dan B kan. Yang C tu dia kenapa dia kena P A tambah P B dan tolak tu?
Yang ni sebab apa? Bila kita buat dia, untuk peristiwa yang tidak saling eksklusif dia macam ni, contoh macam ni kan. Bila kita buat ni, ni contoh saya bagi tahu ni A dengan B. Maksudnya ada benda sama tengah-tengah. Betul tak? Kan secara logiknya, berapa bilangan A ni, kalau kita dapat A gabung semua ni, kalau nak gabung semua macam mana kita buat? Gabung semua. Biasanya kita akan buat B berapa A campur dengan berapa B. Tak tengah. Tapi kena tolak yang tengah ni. Kena tolak. Kenapa kita kena tolak tengah? Sebabkan dia kita tengok kenapa tolak. Contoh saya letak kat sini. Saya kata A ada ni contoh bilangan A. Bilangan A katakan saya kata tadi ada berapa bilangan A kita? Ada 3. Betul? Bilangan A ada 3. Bilangan B tadi pun ada 3 juga. Nampak? Tapi bilangan A silang B ada 1. Ini maksud kalau kita isi kat sini, kita kena isi ni dulu. 1. Kalau kita isi ni 1, dekat A ni berapa kita nak isi? Dia kata semua ada 3, maksud kena tolak lah. Sini tinggal 2. Nampak? Sama juga je ni. Ni sepatutnya belah B ni ada 3, tapi kita dah isi kat 1. Jadi sini tinggal 2. Okay? Sebab tu kalau kita ambil bilangan A campur bilangan B, dia 6. Salah lah, kita kena tolak 1. Sebab jumlah semua berapa? 5. lain pas kena dia tambahkan sekali 2/8 tambah 2/8 tambah 1/8, tapi dia tak ada tu. Yang ni sebab dia kebarangkalian. Kebarangkalian kita kena buat per lah. Kan? Kalau bilangan, kita tak buat per lah. Sebab bilangan kita buat direct je. Itu beza antara kebarangkalian dengan set. Ni set ni kebarangkalian. Tapi benda dia sama. Saya nampak kot. Boleh ni? Boleh kot saya. Saya pernah jumpa satu soalan yang lagi ganas. Semalam saya ada jumpa soalan lagi ganas semalam. Semalam ke Sapuan? Semalam kan? Yang mana cikgu semalam? Yang kita pakai yang ni. Pakai ni. Tolak ni. Yang ada X, saya letak X tengah-tengah. Saya pun tak ingat dia bagi, dia suruh cari berapa X tu. Ada kot, saya pun tak ingat. Tak ingat. Yang tu dia bagi kebarangkalian. Lebih kurang. Tapi benda ni kena faham bila berlaku apa? Tidak saling eksklusif. Ni formula dia. Formula dia bagi. Dalam exam dia bagi formula. Okey ni, boleh ni? Okey lah kot. Nanti cuba tengok balik Okey. Tengok soalan seterusnya. Yang ini yang kau ni best ni. Yang ini exam itu macam mana? Sapuan Saya boleh buat. Boleh buat? Alhamdulillah. Boleh buat, tak apa, jangan apa terkucil. Dia ada 2 jenis 2 jenis. Satu direct lukis. Satu ni jenis lukisan isometri. Ini bukan lukisan apa ni? Kita panggil dia ni, dia bagi macam ni lah. Saya nak namakan benda ni pun saya tak tahu nama apa ni. Dia bagi bentuk macam ni. Satu lagi dia bagi bentuk macam ni. Yang satu lagi dia suruh lukis dia, suka hati dia bagi lukis kat mana-mana, ABC dia buat je. Yang ini yang jarang-jarang berlaku. Ini nak beritahu kamu, soalan ni zaman saya dulu. Kan? Zaman saya dulu SPM macam ni lah. Dan dia tak bagi garisan ni tau. Kena lipat kertas sendiri. Lebih kurang macam ni lah cerita dia. Okay? Kita tengok macam mana soalan ni. First sekali, gambar dia. Tengok ni. Sebenarnya kita dah boleh buat lakaran dah. Lakaran kita dah boleh buat lah lakaran. Dia kata apa kat sini. Okay. Sebelum kita buat apa-apa, kita semak dulu dia punya ukuran. Kan? Rajah 7 menunjukkan sebuah pepejal bentuk prisma tegak. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ialah kata rentas. Kan? Tapak ABBL adalah sebuah segi 4 sama. Kan? Dia kata apa? Segi 4 sama. Segi 4 sama maksudnya apa? Sama panjang. Itu label tak ada tu. Jadi kita labelkan je. Maksudnya sini 6, sini pun 6 juga. Berapa? Segi 4 sama. Okey. Kemudian dia bagi tahu apa lagi kat situ? Segi 4 MKJN adalah sebuah satah condong. Diberi bahawa ML, ni ML, DE, mana DE? DE ni semua, EF, EF, ni.
Kan? FG, sini GH. Nampak? Semua dia adalah sama. Maksudnya kalau ML1, ini pun akan jadi 1, 1, 1. Dengan GH pun 1. GH pun 1. Sini. Okey? Dia bagi kat situ. Okey? CD tak ada, tak jumpa. CD tak jumpa. Nanti kita tengok cerita. Okey, kemudian seterusnya kat situ, NP sama dengan TU. NP sama dengan TU. NP mana? NP. NP 2. TU pun 2. Bila sini 2, sini 2. Dia kena label ni penting. Bila kamu label dia okey, dan kerja senang. Okey, benda condong kita tak label. Benda condong kita tak label. Tu kan? Bila kita dah label macam ni, senang kita dah buat soalan dah. Nampak? Betul dia kata apa soalan dia? Pada ruang jawapan. Okay, kita tengok soalan ya. Pada ruang jawapan, lukis dengan skala penuh. Dongakkan pepejal itu pada satah mencacam yang selari dengan LA. Sebagaimana dilihat dari X. Dongakkan pepejal itu pada satah mencacam yang selari dengan AB. Sebagaimana dilihat pada Y. Nampak? Dia punya tu. Dongakkan. Kali ni dia dah ada ni ukuran ni, kita pergi kat sebelah ni. Apa nak buat ni? Kita kena bawa benda ni tu. Bawa. Yang ini bawa naik atas. Nampak? Ni bawa di atas, dongakkan X. Ni dongakkan X ni bawa naik atas. Bawa naik atas dia. Bawa apa yang boleh bawa, kita bawa. Macam mana nak bawa dia? Kita ambil pembaris. Mana pembaris saya? Alamak, anak saya mana? Sudah. Jangan saya cari. Orang ni suka main pada hari-hari. Okay. Bawa naik ni maksudnya saya akan pakai warna oranye ni. Warna oranye ni maksudnya pakai pensel lah. Semua pakai pensel. Okay, sebelah sini dah naik dah. Yang naik. Straight terus. Sebelah sini belum. Kita naikkan ni. Kan? Pakai pensel je. Jadi naikkan terus. Itu kan? Okay. Yang belah sini macam mana? Belah sini kita kena pantulkan. Yang ni yang pantulkan ni bawa ke sini dulu. Yang lain ni dah ada seorang. Ni. Waktu. Ni. Break betul lah. Lagi kacau lagi. Okey. Okey. Yuk. Lepas tu benda ni kena pantulkan 90 darjah naik ke atas. Ni dah ada satu. Yang ni. Kita bawa naik. Pakai line mana ni? Ni line ni. Kalau tak dapat 90 darjah kacau ni. Kan? Cerita dia. Kita dah bawa line ni. Ni, orang naik ke sini. Boleh nampak.
Okey, nampak? Ni mula-mula kamu kena buat. Boleh faham ni? Ni simple je. Daripada plan, tarik X terus. Kemudian ni, bantulkan tarik Y kat situ. Okey? Kemudian kita tengok gambar. Tengok gambar balik gambar kita. Okey, mana kita punya X? Okey, daripada X ni, apa kita buat? Kita akan tengok tinggi dia. X ni kita hanya nampak apa? Dongangkan X, kita hanya nampak dia punya ketinggian. Tinggi. Tinggi dia, nampak? Tinggi dia. Macam mana tinggi? Tinggi yang pertama. Tinggi yang pertama kita base dulu. Base kita adalah apa? AL. Tak base dulu. AL. Okey. Lepas tu, yang ini yang saya nak bawa ke sini. Tinggi dia kat sini apa? 1. Dia naik. Nampak tahu tak tinggi kat mana ambil? Tinggi kat sini. Sekejap mouse ni. Ni tinggi. Ni yang kita panggil dia ketinggian. Tinggian ni. Nampak tinggian. Bila kita sambung dengan garisan ni, dia akan jadi kotak lah, cantik. Tu. Tarik ni. Kan, yang ni pun, dia kena tarik ni yang ni. Yang ni dulu. Ni sama. Okey, yang ni pula dia kena tarik ke sini pula. Mesti selari Tengok. Okey, saya akan sambung yang ni dengan ni. Ni dengan ni. Ni dah ada. Itu line-line. Ni jawapan kita kat sini. Jawapan kita yang ni lah. Saya akan highlight balik jawapan dia. Ni merah. Ni jawapan kita sebenarnya. Ni. Sini. Sini. Tapi jangan sengit. Kita lukis straight je ni. Ni jawapan kita. Ada 1, 2, 3. Ada 4 tingkat. Itu jawapan kita. Pak. Itu kita nak buat tu. Mula-mula berapa tinggi dia? 1. Mula tinggi dia 1. Jadi 1 tinggi dia. 1. Saya akan ambil. Sebenarnya dia patutnya ukuran dia cantik Tapi kita betul step mungkin lagi sikit ni. Tapi halalan 1 cm. cm. Kita akan buat tinggi. Ketinggian ni kita akan bawa ke sebelah nanti. Tinggi. Kemudian berapa? Dia naik. Okay. Yang sengit tu kita tak tahu berapa tinggi tau. Jangan buat. Kan? Kalau kamu kita tengok gambar rajah dia. Asal dia kat sini. Okey, kamu tengok ni. Yang ini 1. Okey. Yang ini 1 juga. Sebab yang ini datang daripada DE. Dia 1. Okey. Yang bawah ni pun 1 juga. Kenapa? HJ 2. HJ ni 2. Tolak 1 tinggal 1. Okey. Jadi yang bawah ni 1. Jadi 1, 2, 3, semua 5. Jadi yang tengah ni, yang atas ni 2. Hati-hati tengok. Kena kira. Okey. Jadi yang kedua ni adalah 2 cm dia. Dua. Kemudian atas ada lagi. 1. 1. 1. 1. Terus kita buat. Okey. Ni kamu tengok saya pun lukis ketar-ketar Ketar-ketar lama tak buat binatang ni. Ketar lukis. Okey. Tinggian gitu. Pak.
Dah tulis semua, dah confident, dah puas hati apa semua, ukuran dah cantik semua, kita akan ambil baru kita highlight jawapan kita balik. Kan? Jawapan kita saya akan ambil tengok. Sekejap. Ini jawapan. Nampak, dah buat habis. Ini ni jawapan kita ni. Ini. Yang ni yang kamu akan gelapkan. Dengan pensel 2B. Yang lain semua tadi pakai layang-layang, tekan layang-layang. Yang ini jawapan. Ini kita panggil dia dongakkan dari X. Dongakkan dari X. Nampak? Okay. Dan setiap ketinggian ni kita akan bawa ke sebelah. Setiap ketinggian tu saya akan bawakan ke sebelah. Tu. Bawakan ni. Macam tu. Kita bawa ke sebelah. Ketinggian dia. Kemudian. Ada putus-putus dah betul-betul Puan. Saya terlupa nak buat putus-putus. Putus-putus yang kedua ni. Yang kedua ni putus-putus. Ni betulkan balik. Okey, kejap Puan yang ni Ini saya tukar warna biru ni. Yang biru ni adalah putus-putus. Dia terlindung, sorry. Yang biru ni putus-putus. Masih. Saya lupa pula putus-putus. Sebab apa? Kat belakang ni kalau kamu tengok ni dia terlindung. Tengok pada X yang ini adalah terlindung kan. Terlindung maksudnya dia kena putus-putus. Dia putus. Yang ni okey. Bila dia bawa ke sini, yang ini kita akan tengok kawasan mana. Sebelah mana pula. Okey. Yang ini daripada arah Y. Arah Y dia senang sikit. Kalau kamu tengok arah Y. Arah Y dia mudah sikit lah. Arah Y dia nampak benda ni bawah ni. Kemudian ni dia terus dapat. Ini dia nampak sebiji. Ini arah Y nampak terus macam tu. Okay, ini mudah. Kita akan buat tu dulu. Bila dah siap ni baru kita buat yang sengit. Yang sengit tu kita tak ukur kan. Ambil terus. Itu jawapan kita untuk arah Y. Kita dah ada semua ni. Semua dah ada kat sini. Jadi saya hanya perlu garis sahaja. Garis saja. Mula-mula saya akan garis ni. Tapak kita. Lepas tapak, tinggi belah sini. Terus sampai ke atas. Sampai ke atas. Okey. Kemudian yang ini. Tengok. Tu. Okey. Kemudian dia turun. Satu. Dan dia gerak. Naik balik. Kemudian dia. Satu lagi. Kemudian dia turun sampai 2 cm. Kemudian dia sengit. Terus. Jadi kalau kita tengok daripada arah sini. Maksudnya. Putus-putus tu ngam-ngam dekat benda ni. Yang terlindung. Okey. Ada soalan. Dia line-line ni kena jaga-jaga. Dia kena semua tinggi. Dia tak boleh ukur asing-asing. Ni boleh? Pernah buat ni soalan ni? Ada masalah nak garis tu straight, so masih lagi mencuba. Oh, nak garis, nak bagi straight 90 darjah ni? Susah sikit. Saya biasanya saya gunakan ni je yang sengat-sengat ni. Kamu tengok yang sengat-sengat ni kan. Saya akan pilih satu yang cantik. Ni. Contoh. Dekat ukuran yang cantik. Contoh kat sini kalau kita pakai pembaris ni dia belah sini lagi senang lah. Belah sini. Dia masa beli baris tu penting. Sebab baris ni macam ni ukuran dia sama tau. cm dengan cm.
Yang garis maksudnya kiri dengan kanan dia mesti sebaris. Kita boleh letak ujung belah sini, tengok belah sini. Untuk mendapatkan 1 darjah. Okey. Kamu boleh pakai yang tersiku L tu boleh juga. Tak ada masalah. Dan dia sekarang ni dia ada jual pembaris pun ada. Pembaris yang untuk macam roda-roda tolak bagi dapat straight pun ada jual juga. Macam. Okey. Cuma yang best sebab soalan ni markah dia lah. Markah dia banyak. Kalau kamu tengok soalan ni markah dia. Clear semua dulu Tengok markah dia. Berapa markah dia? Semua markah dia 9 markah. 9 markah. Okey. Itu yang best kat sini. Boleh. Siapa itu dia keluar macam ni ke yang buat asing-asing siapa? Asing-asing itu. Asing dia mudah sikit lah kan. Cuma kat sini sebenarnya dia ada huruf. Tapi huruf dia biasanya kita bagi tahu tu adalah optional. Kan? Optional. Optional maksudnya kalau pelajar tu tulis huruf, dapatlah boleh. Kalau tak tulis huruf pun tak apa. Kan? Sebab markah dia adalah dalam bentuk. Markah dia adalah bentuk yang betul. Bentuk yang betul. Kan? Okay, tapi kalau buat huruf, terbaiklah sebab kita tak akan huruf tu akan confirmkan jawapan. Kan? Huruf tu akan confirmkan jawapan kita. Kan? Tapi kalau tinggal macam ni pun dah okey lah. Cuma ingat garisan unjuran ni mesti kelabu. Biasanya kita akan pakai pensil tekan. Pensil tekan mata dia halusan. Kita tarik betul kelabu. Yang jawapan yang betul-betul pekat ni kena pakai pensil 2B. Baru dia ngam. Okey? Kalau nak buat huruf, boleh. Tak ada masalah buat huruf. Kan? Okey? Huruf, kalau huruf macam ni kita tengok gambar kita. Kita balik gambar kejap. Gambar. Buat. Yang ni So yang ni bawah sekali tadi apa? L dengan A. L Cuma L dengan A. Okey. Kamu boleh buat penuh. Contoh kalau buat penuh. Ini buat tak penuh. Tak penuh maksudnya kita tengok yang nampak depan saja. Yang nampak depan saja. Contoh. Ini saya akan buat sini L. Sini A. Macam dia buat. Dia buat nampak depan lah. Apa dia nampak saja. Kat situ. Okey. L dengan A. Dia naik balik sini M. Sini K. Okay, dia naik lagi. Sini N. Sini J. Kemudian dia naik lagi. Putus-putus tu. Putus-putus tu dia tak nampak. Putus-putus dia depan ngadap sekali adalah R dengan F. Yang ni 2-3 kali kamu buat training ni boleh lah buat soalan ni. Yang ini pun sama. Tapi kalau kamu tak buat, tak apa, tak ada masalah. Dia tak tolak markah pun kalau huruf dia tak betul. Okey. Dan dia punya ukuran dia ada tau. Ukuran dia ada. Untuk ukuran, biasanya. Ukuran. Bahasa orang putih lah. Ukuran dia plus minus 0.2 biasanya cm. Plus minus. Ukuran 0.2 cm. Tapi sudut dia jaga. Sudut untuk sudut apa tu? Sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah ni dia ada plus minus 1 darjah. Maksudnya kalau kamu terkucil sikit jadi 89 boleh. Terkucil sikit 91 pun boleh. Dia terima lagi. Okey? Itu dia ada lah. Dia tahulah pelajar macam mana buat tepat sangat. Komputer boleh lah buat tepat-tepat. Okey? Ini contoh soalan ni. Macam mana ni? Tak pernah buat soalan ni? Tak pernah Exam itu ada? Ni. Mana ni? Makan. Okey? Apa cik? Pergi terus sekejap ni. Apa ni? Pernah buat soalan ni? Tak pernah? Tapi dia kau tengok saya pun lepas dia memang keluar memang jenis yang tak ada kurungan macam tu. Dia jarang jumpa macam ni. Selalunya tak ada garisan macam ni. Dia asing-asing. Betul? Lain sikit sebab kena panjang sikit je. Okey, tak apa. Kita teruskan bonus. Soalan bonus pula. Soalan bonus adalah soalan yang berkaitan dengan ni. Okey.
garis lurus. Garis lurus. Okey, garis lurus ni bonus sebenarnya. Okey, tengok soalan dia. Jadual 3 di ruang jawapan. Dia ada ruang jawapan. Dia dah bagi dah ruang jawapan. Cantik. So, ini saya akan tunjuk kamu macam mana guide jugalah kan. Sebab saya tak boleh nak anggapkan kamu boleh. Dah boleh nanti kacau juga kan. Kalau dah boleh tak apa. Okay. Jadi dia kata apa situ? Cari nilai bagi P dengan Q. Ini pakai kalkulator je lah. Cari. Tapi kalau nak buat jalan kerja juga boleh kat tepi ni buat manual. Contoh kat sini P negatif 3. Jadi P adalah Y. Jadi P sama dengan 2 kali negatif 3 kuasa 2 campur 3 kali negatif 3 tolak 11. Ambil. Tapi jawapan kena isi kat sini. Ini buat jalan kerja contoh-contoh pun tak apa. Sebab tu kau tengok ruang banyak bagi ruang. Mata rata dia bagi ruang. Okay. Kemudian Q pula. Q kita masukkan siapa? 1. Jadi 2 kali 1 kuasa 2 tambah 3 kali 1 tolak 11. Okay, yang atas kita akan dapat 18 tolak 9. 9 tolak 11 negatif 2. Betul? 2. 18 tolak 9. 9 tolak 4. Okay. Bawah ni kita akan dapat 2 campur 3, 5. 5 tolak 11, negatif 6. U negatif 6. Okay. Ni senang memang. 2 markah. Bonus. Okay. Kemudian, soalan B pula. Dia minta apa? Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman 23. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Okey. Dengan menggunakan skala 2 cm 1 unit pada paksi X. Maksudnya skala saya akan tak kasih. Paksi X 2 cm 1 unit. Pada paksi X 1. Saya tak tu pergi nampak. Dia ingat. Kemudian dia kata 2 cm 5 unit pada paksi Y. 2 cm 5 unit pada paksi Y. 5. Okey. Kemudian, yang ini yang best. Masa buat graf, kita tak boleh suka hati buat paksi. Kita kena kira betul-betul. Macam mana nak kira? Biasanya saya akan tengok X dulu. X mula dengan negatif 4. Tipis apa? Tipis 1. Habis mesti 3. Jadi saya akan test dulu. Test kat atas ni. Kalau saya mulakan negatif 4 kat sini. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Okey, cukup. Jangan pergi letak pula, pergi ikut pula yang ini. Pergi ikut nanti sila-sila kamu pergi letak yang 2.5 ni dekat sini salah. Dia kita tengok ni je. Mula dengan apa, skala dia apa. Selang satu. Jadi kosong dah ada. Kat situ cukup gariskan dekat kosong. Kadang-kadang kamu tengok dia kadang-kadang duduk kat tepi kosong ni, kadang duduk kat tengah paksi ni. Dia kena ikut, kena test dulu. Kemudian paksi Y pula. Mana pula? Saya touch sikit je laptop saya, dia ke mana hilang. Boleh nampak? Hilang. Okey. Kemudian paksi Y pula, saya biasanya akan tengok nombor paling besar kat sini. Nombor paling besar sekali kat sini negatif 2. Q adalah negatif 6. Paling besar kat sini adalah 16. 16 maksudnya kalau kita buat sifir 5, 20 lah. 20. Jadi saya akan test dulu. 20 paling kecil adalah mesti sampai 11. Jadi saya akan try sini. Ni. Dah cukup kan? 20. 20 sifir 5 15. Kemudian 10. Kemudian 5. Kemudian 0. Negatif 5. Negatif 10. Dah pelajar negatif 15. Cantik. Pelajar tak ada masalah. Dekat kosong tu baru kita buat paksi. Ini untuk memastikan bahawa supaya kita tak buat 2 kali kerja, buat paksi ni tak cukup. Macam ni kita memang dah standby lah. Okay. Nombor-nombor atas tadi ni turunkan. Jadi kita akan turunkan sini. 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okay.
Kemudian kamu kena faham betul-betul dia punya skala. Skala contoh 0,5. 0,5 maksudnya satu kecil tu adalah 0,5. 0,1 maksudnya satu kecil tu adalah 0,1. Okey, jadi kita plotkan. -4, 9. Saya tak sini, senang sikit saya nak buat. Okey. -4, 9. -4, 9. 9 kat mana? Tengok. 5, 6, 7, 8, 9. Kita boleh tambah-tambah sendiri sengat. -4, 9 sini. Nak pangkah boleh, nak bulat pun boleh. Okey. -3 dengan -2. -3 turun bawah, -2. Okey, kemudian -2, -9. 10, 9. -9 kan. -1, -12. 10, 11, 12. Lepas tu 0, 11. -11 kan. 1, -6. 1, -5, -6. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2.5. 2.5 tengah-tengah. 2.5, 9. 2.5, 9. 3, 16. 3, 16. Okey. Bila dah plot, macam mana nak buat bagi cantik? Cara dia, mula-mula kita akan buat garisan layang-layang dulu. Dah layang datang apa pula dan layang ni. Layang maksudnya biasanya saya akan buat garisan tu, saya sambung aja terus. Contoh, pakai pensel tekan. Pakai pensel tekan. Ni maksudnya warna pink. Ini maksudnya layang-layang lah. Saya akan sambung je. Sambung je. Dan saya kena pastikan koordinat saya betul pula bila tengok bentuk dia. Macam contoh soalan ni bentuk dia kuadratik. Kuadratik maksudnya bentuk U lah. Kita kena tengok betul bentuk U yang cantik. Bila cantik nanti kita adjust bagi cantik lagi. Okay. Tapi bila kita sambung pakai bar direct ni, dia tak licin. Okay. Kat mana tak licin? Kita tengok tempat yang nampak obvious tempat sini. Kawasan ni. Nampak? Kawasan ni nak time corner tu tak cantik. Tak cantik corner dia. Corner dia tak cantik. Nampak? Jadi macam mana nak bagi corner cantik? Bagi corner cantik. Okey. Katakan ada pelajar, cikgu saya tak reti lah macam mana nak target kat mana nak cantik dia. Kalau kamu tak reti, kamu boleh tambah koordinat. Boleh tambah kan? Ini katakan pelajar yang dia sangkut lah kan? Boleh tambah koordinat. Pakai kalkulator lah. Pakai kalkulator. Contoh saya nak tahu, okey. Kalau negatif 0.5 berapa? Dia bagi buat sendiri. Negatif 0.5 berapa? Dia masukkan je. Masukkan pakai kalkulator je. Pakai equation tu kan. Mana saya punya kalkulator? Okey. Ni dia pakai equation dia ya. Equation tu, apa equation dia? 2 alpha x kuasa 2 campur dengan 3 alpha x. Okey. Tolak 11. Lepas tu dia tekan calculate ni dia. Calculate dia akan tanya x berapa. Jangan peduli nombor ni. Kita kena masukkan x kita. Contoh tadi kita nak negatif 0.5. Kan sama dengan dia keluar. Negatif 12. Jadi kita boleh tambah satu titik. Maksud titik saya macam mana? Dekat negatif 0.5 ni, kita tambah dekat negatif 12 sini. Titik ni. Nampak? Jadi kita boleh teka lah kat mana cantik dia. Jadi masa itu kita boleh buat, ambil pensel 2B kamu tu, kamu boleh cantikkan dah terus. Jadi saya akan buat ni. Tadi ada kesan pembaris. Kita nak tutup kesan baris dia, kita terus tarik terus tutup. Sebab tu kesan baris tadi kita buat kelabu je. Ni kita boleh corner sikit ke. Ni titik kita dah ada masuk je. Masuk naik. Contoh Kertas yang pusing ni. Yang pusingnya kertas.
Buat apa pusing? Saya tangan kanan saya lebih curve macam tu. Jadi sebab tu saya tengok saya buat. Okey. Kita hanya ambil yang terang tu, pensel 2B. Ni graf kita. Memang cantik lah. Kena pandai lah masa kita buat anggaran tadi, kita kelabu-kelabu je sikit. Dah dapat graf yang cantik. Dapat graf, jangan lupa tulis nama graf dia dekat ujung belah kanan. Kan? Ujung belah kanan tulis nama graf kita. Y sama dengan 2x kuasa 2 campur 3x tolak 11. Siap dah graf. Okey. Lepas tu baru kita pergi tengok soalan dia. Dia nak apa soalan dia? B. Dah siap C. Daripada graf. Maksudnya daripada graf ni maksudnya graf kita tau. Bukan graf kawan kita. Mungkin jawapan kita dengan kawan kita ada lagi sikit. Poin-poin belakang lah dia kata. Daripada graf, nilai Y apabila X negatif 1.5. Jadi kita kena tunjuk X negatif 1.5 kat mana? Negatif 1.5 kat sini. Nampak? Dan kita kena pergi bawa benda ni, tunjukkan putus-putus kita. Sebab dia nak tengok daripada graf. Kat mana kita kena graf, kita pantulkan ke bawah. Nampak? Saya dapat jawapan saya kat sini adalah negatif 11. Dia pun pergi kat sebelah tu, isi. Negatif 11. Okey. Ya. Dia kan cosnya sekiranya benda macam ni kan, saya dapat dalam negatif 10.5. So cosnya dah acceptor dia dikira dia nak tolak ke ataupun sama sebab kan? Tak, dia ikut dari graf kamu. Kan? Contoh kalau kamu buat putus-putus macam ni, kena bawa ke sini negatif 10.5. Itu jawapan kamu. Dia ikut tu. Sebab dia kata daripada graf tu. Tapi kalau kamu buat putus-putus, bacaan kamu kat sini negatif 11. Kamu pergi tulis negatif 10.5. Maksudnya kamu salah baca graf. Bila salah baca graf, dia salah. Dia jagalah. Hati-hati kat situ. Okey. Dia ikut graf masing-masing. Okay. Dia bukan, kamu jangan, lainlah kalau jawapan saya negatif 11, kamu dapat negatif 15. Oh, itu salah. Jauh sangat lagi dia. Kan? Dekat-dekat tu dapat dia makan lagi sikit. Sebab dia masa kita graf dekat curve tu kadang-kadang ada yang straight sikit, ada dia ikut. Betul dia kata berdasarkan graf masing-masing. Boleh ni? Boleh. Okey. Kemudian dia kata nilai-nilai X. Nilai-nilai X apabila 2X kuasa 2 campur 3X tolak 11 sama dengan kosong. Dengan kosong ini punca-punca dia. Jadi dia kata apa? Jangan pergi buat faktor pakai kalkulator pula. Pada ikut graf. Jadi kita akan tanda kat sini. Satu. Tanda kat sini. Ikut graf. Masing-masing. Jadi daripada graf kat sini adalah negatif 3.2. Kita tanda kat sini. Dia ikut graf negatif 3.2. Seorang lagi kat sini adalah 1.7 saya pilih. Ini pun sama, dia ikut graf. Kalau kamu faktor, kamu akan dapatlah jawapan dia tepat. Tapi jawapan kita ni adalah berdasarkan daripada graf yang kita lukis. Itu kena hati-hati. Ada kena tunjuk graf. Okay. Apa saja kamu jawab, kamu akan dapat jawapan. Markah yang risau. Sebab dia ikut graf masing-masing. Walaupun graf kamu tiba-tiba katakan graf kamu salah buat tau. Jadi kalau kamu buat putus-putus tu, bawah kamu tetap dapat markah juga. Sebab apa? Berdasarkan graf yang kamu. Okey. Soalan nombor 14 Pak. Dia 3 soalan ni lah best buat. Ini adalah apa? Soalan melibatkan penjelmaan. Kamu panggil dia transformasi. Ya. Nombor 14 kan. Okey. Rajah 8.1 menunjukkan titik A dan titik B. Dilukis pada suatu satah kates. Okey.
transformasi T adalah translasi 1-3. Apa maksud translasi? Translasi maksudnya atas ni kalau positif bergerak ke kanan. Bawah Y. Y atas bawah. Kalau negatif maksudnya ke bawah. Ke kanan 1, bawah 3. Okay. R pula ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pusat B. Itu penting. Putaran, tanda kan. Nyatakan koordinat image bagi titik A. Tengok ada ruang yang kerja. Ruang jawapan di mana. Okay, soalan matematik dia ada ruang jawapan. Dia jaga. Ini ruang jawapan A dia. Ruang jawapan A dia kata apa? Nyatakan koordinat image bagi titik A. Jadi kita kena pergi. Dalam kerja terbaik kita tulis A dulu. A koordinat kita siapa? 5, 6. Yang kita tulis asal dia koordinat dia 5, 6. Kemudian dia kata apa? RT. Dia suruh buat RT. Okey, RT. Okey. RT. RT maksudnya apa? T dulu baru R. T dulu dapat jawapan apa? Baru R. Dia mesti kanan dulu. T dulu baru R kan? Jadi kita akan pergi buat T dulu. Jadi daripada A kita kena gerakkan 1 ke kanan. Kemudian turun ke bawah sebanyak 3. 1, 2, 3. Ambil koordinat dia. 6, 3. Okay. Apa-apa berlaku, kita dah ada satu markah. 6, 3. Bila kamu buat macam ni, keselamatan dia apa? Satu markah dah dapat. Kalau sini salah, sini dapat satu. Okay. Kemudian, baru kita buat apa? Putaran. Putaran 10 darjah, pusat dia B. Kalau putaran, dia kena sambung ke pusat tu. Kita sambung ke pusat. Sambung ke pusat. Tentu. Letak anak panah supaya tak silap siapa yang bergerak. Ada pelajar ini yang ni pula bergerak. Salah. Dia yang ini yang bergerak. Ini pusat. Okey, 90 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam ke sini. Saya buat anak panah macam tu. Ke situ. 90 darjah boleh pakai baris ataupun tengok keadaan ni. Ini senang. Di tengah. Jadi dia akan jawapan si tengah juga. 1, 2, 3, 4 kotak. Dapat jawapan kita sini. Okey. Itu dapat jawapan. Berapa jawapan kita kat situ? Negatif 2, 3. Isi kat sini. Negatif 2, 3. Siap. Okey. Kita ingat yang ni senang. 2 markah je dia bagi. 2 markah pun kita ambil. 2 markah. Kita nak dapat markah banyak. Okey. Seterusnya kita pergi pada soalan bahagian seterusnya. Gambar lain Gambar ni ada 2 gambar saja. Ada 2 gambar kan. Okey. Yang penting sekali kat 2 gambar ni kamu tengok ayat dia. Ayat pertama dia apa? Bulatkan. PQRST ialah image bagi EFGH. Kalau dia kata ialah image maksudnya apa? Kanan ke kiri. Kanan ke kiri maksudnya ini yang bertukar jadi ni. Jadi objek kita ini. Ini image. Sebab dia kata ni ialah image. Okey. Di bawah satu gabungan transformasi WB. Kita tulis kat sini. Ini maksudnya daripada O pergi sini siapa dulu? V dulu baru W. Kita kena buat V dulu baru W. Okey. Siapa V kita? Okey, kita tengok siapa asal kita. Asal kita EF yang kecil. Yang kecil ni maksudnya nak jadi besar. Bila yang kecil ni nak jadi besar, dia kena bentuk dia mesti sama macam besar dulu. Tapi kalau kita tengok gambar ni, bentuk dia tak sama. Bentuk dia seolah-olah dipantulkan nampak. Jadi kita kena terbalikkan dulu. Kita pantul dulu. Jadi pantulkan. Kita pantul dulu, dia akan jadi macam ni. Kita kena pantul dulu, baru dia membesar. Macam tu. Ingat Jadi, V siapa? V adalah pantulan. Isi kat sini. Pantulan pada garis. Okay. Pada garis mana? Tengok ada tak garis kita. Kalau nak buat garis semua ni pun boleh.
Nak buat garis GH saja pun tak apa. Kan? Nak buat garis semua maksudnya saya akan buat garis X sama dengan 5. Boleh. Okay? Kalau kamu nak tulis garis dia apa? GH saja pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Itu kita panggil dia pantulan. Kemudian baru kita buat apa? Pembesaran. Okay? Pembesaran kena ada apa? Faktor skala. Jadi K kita. K sama dengan image bahagi objek. 2 bahagi 1. Sama dengan 2. Jadi kita dah boleh letak. Pusat kat mana? Pusat dia senang lah. Jumpa kat sini. Sebab dia bertindih. Gambar ni dengan gambar besar ni bertindih dekat ni. Kalau bertindih senang. Itulah jawapan kita. Pusat dia. Jadi jawapan kita W adalah pembesaran dengan faktor skala apa ni? 2 pada pusat. Pusat dia P. Nak letak koordinat pun tak apa. Kalau ada huruf, optional koordinat. Letak P saja pun dah betul. Okay? Yang ni best sebab markah dia 5. 2 ekor ni markah dia 5. Tengok macam mana dapat 5 ni. Tengok cerita dia. Simple je nak check dia. Pantulan pada garis. Nampak? Pembesaran, faktor skala, pusat. 5. Dia right. Okay? Itu simple. Habis. Dah 5 dah. Last kali. C. Pergi dekat C kan. Biasanya C ni ada luas. Tapi soalan ni lain sikit. Dia melibatkan apa ni? Terselasi. Okay, selalunya soalan ni dia melibatkan luas. Biasanya soalan Tuan Masih dia ada luas. Luas tu kadang-kadang ada formula dia. Ada luas yang saya selalu ajar dalam kelas tu. Kemudian tengok balik luas dia. Kalau melibatkan luas macam mana? Kalau melibatkan apa tesselasi ni macam mana? Ini namanya tesselasi. Okey. Tengok. Tentukan sama ada rajah 83 merupakan satu tesselasi atau bukan. Berikan justifikasi. Tengok gambar dia kita tahulah. Tesselasi ni maksudnya apa? Tesselasi maksudnya corak dia berulang. Kan? Corak dia berulang. Okey? Ni syarat dia. Syarat untuk nak jadi kita panggil dia tesselasi. Tesselasi pertama corak berulang. Kedua tidak boleh ada tempat kosong. Semua kena ada corak. Okey. Nombor 3 tidak boleh bertindih. Tidak boleh bertindih. Gambar tu bertindih. Dia bertindih tak boleh. Okey. Dia bukan macam ni kamu nampak memang ni dengan dia bertindih. Dia macam mana nak bagi tahu bertindih? Dia bertindih yang tak nampak bunga dia. Okey. Macam tu. Jadi kat sini kita buat kat sini contoh macam C ni soalan dia tanya tentukan sama ada merupakan tesselasi atau bukan. Jadi kalau kamu tengok ni gambar ni tesselasi dia yang berulangnya siapa? Yang berulangnya siapa? Tengok gambar dia ni. Yang berulang lah benda ni. Kotak ni, tile ni. Yang ni. Bulang. Yang kamu nampak bertindih bulat ni, tak ada kaitan yang ni yang berulang. Nampak ni. Ni nampak. Dia selang susunan dia. Okey? Yang ni mamat ni dia asal ni yang satu benda. Ni kita panggil dia tesselasi. Tesselasi. Okey? Justifikasi kita ni okey. Kan? Disebabkan oleh apa? Sebab dia mempunyai corak yang berulang tanpa tempat kosong atau pertindihan. Itu kita panggil dia tesselasi. Okey? Boleh ni? Pening sikit yang translation. So, pening. So. Yang ni benda baru dalam syllabus KSSM baru ada. Dulu tak ada. Siapa ni? Itu ada soalan ni? Tak ada kan?
Saya tak ingat cikgu. Kalau ada satu soalan je. Dia selalunya objektif tau masuk soalan ni. Selalu masuk objektif. Memang Ini kalau kita objektif dua. tak silap saya cikgu. Objektif. Okey, satu lagi. 4 ni kita buat. Nombor 15 satu lagi. Bahagian B. Sebab tu markah bahagian B ni dia syok. Okey. 15 ni adalah apa? Biasanya dia melibatkan sukatan serakan. Jadual 14 tu. Jangan kita ni kan. Jadual menunjukkan kekerapan longgokan bagi markah ujian matematik kelas 5 cekal. Lengkapkan jadual 4. Yang ni best, dia suruh lengkap jadual dulu. Kalau macam ni punya soalan kamu buat. Kalau ada satu lagi soalan tu, ada satu lagi soalan yang dia bagi nombor banyak, kena pilih isi tu, itu boleh skip dulu, lambat. Yang ini kalau jumpa macam ni, senang buat. Okay. Lengkapkan jadual, memang bonus satu markah. Dia nak apa? Sempadan atas. Apa sempadan atas ni? Kita ambil yang ini, tambah 0.5. Okay. Kita akan ambil 39.5, 49.5. Dia mesti membentuk satu pola yang cantik. 69.5, 79.5, 89.5, 99.5. Lengkap semua betul, satu markah. Satu je salah, tak dapat markah. Okey, dia bukan potong markah, tak dapat. Tak ada markah. Dia tak potong lah sebab tak dapat. Kedua, untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di halaman 29 dengan menggunakan skala 2 cm 10. Paksi mau ufuk maksudnya paksi X. Okey, dia X, dia akan sebut X dulu biasanya. 2 cm 2. Mencancang maksudnya paksi Y. Lukis satu histogram longgokan. Wah, kalau masuk itu dalam exam ni seronok kan. Saya pernah buat ulang kaji histogram longgokan ni. Okey. Histogram longgokan. Yang kita pergi buat histogram longgokan. Jadi kita tengok dulu. Nak buat histogram kita kena kira data dulu. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya akan pergi ke graf ni. Saya akan kira kotak saya ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantik. Jadi kalau dia bagi macam ni, maksudnya kita kena buat luar sekali. Luar sekali. Luar sekali. Macam ni. Sebab kita tadi 7. Saya kira 7 ke 8? Aku dah lupa. Cepat tu lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu masuk kosong. Oh, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia masuk, boleh buat kat dalam. Kan 8 Tarik terus. Okey. Tarik terus. Kemudian skala kita yang penting paksi Y. Paksi Y tadi kita dah tanda. Skala kita berapa? 2 unit. Paksi Y. Saya akan tanda kat sini 2 unit. Dulu salah skala habis. 2 unit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey. Dekat bawah ni kita kena tulis apa? Dekat bawah ni best. Okey, untuk histogram kan kita boleh pakai banyak benda. Okey. Tapi sebab dia nak histogram apa? Histogram longgokan. Biasanya kita tengok dekat graf kita ni apa dia baru tu cari. Sepadan atas. Kita pakai sepadan atas. Sepadan atas tu pakai. Okey. Jadi kita mulakan dengan sepadan atas yang pertama adalah 39.5. 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 69.5, 79.5, 89.5, 99.5. Okey. Kemudian kita plot macam biasa. Contoh saya akan plot. Yang pertama 39.5 kosong. Kosong saya biar kosong. Ini. Kemudian 49 ke peronggokan 2.
Lepas 2, 5. Lepas 5, 8. Lepas 8, 12. Lepas 12, 17 dan 18. Okey. Jangan pergi sambung pula titik-titik ni jadi ogive nanti. Kan? Kita kena buat histogram, maksudnya titik kita duduk kat mana? Sempadan atas. Bila sempadan atas, dia ujung kotak. Jadi kita kena buat macam ni kotak ni. Tarik ke kiri. Tarik. Tarik. Ni tarik. Tarik. Biasa saya pakai kertas je. Yang dia mari panjang, pakailah. Okey, tarik. Tarik. Baru kita buat tangga. Semua ni pakai pensel lah Zaman. Pensel 2B kalau boleh. Betul kamu kena bawa pensel 2B tu 2-3 batang yang dah asas siap. Ikat pakai getah. Tetap bawa sekotak pun tak apa. Jadi kalau kawan kamu tu pensel 2B dia lupa bawa ke apa, ke bagi dia. Pinjam. Okey. Ini kita panggil dia histogram longgokan. Okey, apa nak isi kat sini? Okey, kita tengok kat sini. Apa unit tu? Unit dia adalah markah. Markah. Markah pula. Harapan longgokan, sorry. Harapan longgokan ni apa? Markah ujian matematik kelas 5 tekal. Orang, bilangan pelajar. Bilangan pelajar. Kan? Orang. Yang ini yang markah. Balik pula saya ambil. Ini markah. Markah. Okey. Ini kita panggil dia histogram longgokan. Longgokan. Boleh? Okey. Teruskan. Lukis satu ogive pada graf yang sama. Cantik. Sebab tu kita dah agak dah tu. Sebab tu kita pakai sempadan atas. Ogive sambungkan saja. Macam tadi. Okay, kadang-kadang kamu macam tadi. Bila ogive dia melibatkan freehand. Freehand kita akan ambil garisan, kita layang-layang dulu. Layang-layangkan. Yang saya sambung ni. Layang dulu. Titik yang kita buat tadi tu. Titik asal tu. Okay. Cuma dia tak boleh buat pakai baris macam ni. Dia kena buat freehand. Bila freehand kita kena dah buat benda ni, kita kena buat. Tutup. Bagi gegar-gegar sikit. Boleh tutup. Satu pensel, guna pensel 2B tu lah. Dia tebal sikit, dia akan tutup. Terus. Ni bagilah ada curve sikit, lajak sikit. Masuk. Baru cantik jadi ogive. Itu namanya ogive. Okey, dia dapat ogive. Okey, dia dapat ogive. Berdasarkan ogive tersebut, cari persentil ke-20. Persentil ke-20. Apa maksud persentil ke-20? Persentil ke-20 maksudnya 20%. 20%. 20%. Okey. Mana? Landa ni nampak. Nama sendiri. Soalan tu. Cari persentil ke-20. Persentil ke-20 kita kira tinggi sekali adalah 18. 20% daripada 18. 20% daripada 18. Ambil kalkulator, kira.
dapat 3.6. Jadi kita kena pergi dekat 3.6 kan. 3.6 ni. 3.6 sini. Bawa. Ke OGIF kan. Pada kita berdasarkan OGIF bawa. Kena kat mana? Untuk soal jawapan saya dapat 49.5. Okey. Bila macam ni kita nak kira ni. Dia 10. 10 maksudnya 1 tu 1. Dia maksudnya 49.5, 50.5, 51.5, 52.5, 53.5, 54.5, 55.5. Jadi jawapan saya kat situ adalah 55.5. Kan? Okey, kat mana? Enter tadi. Oh, dia kena rujuk graf lah. Berdasarkan graf kena buat kat sini. 55.5. Okey, itu adalah persentil ke 20. Okey. Boleh? Boleh tulis jawapan kat sini. Boleh di. Dalam kerja dia kat sini. 20/100 darab dengan 18 dapat 3.6. Dan kemudian jawapan kita persentil ke 20 adalah sama dengan 55.5. Okey. Macam tu ada kurang cerita dia. Boleh? Okey ni. Ni sekejap OGIF. Kalau jumpa lah exam lagi sekali macam ni, insyaAllah lah boleh jawab. Kan? InsyaAllah boleh jawab lah lebih kurang. Ada idea lah. Kita buat dalam kaji ni sebenarnya nak yang kalau kita dah lupa, kita nak ingatkan kembali kan. Bukan kita belajar benda baru, tak ada. Ingat kembali kan. Sepatutnya kamu memang dah tahu tapi kadang-kadang lupa ataupun lepas pandang. Okay? Itu tujuan saya buat dalam kaji ni. Okay? Jadi besok kita akan sambung. Saya akan sambung bahagian C dulu. Bahagian C. Sebab bahagian A saya tahu. Kamu bahagian A ni kamu dah cekap banyak lah buat. Kan? Bahagian A ni cekap. Bahagian B. Siapa macam mana? Sangkut. Bahagian A sangkut tak aku? Saya bahagian A saya dah buat lah. Tak adalah separuh. Okay lah. So, kita sambung bahagian C dulu lah besok kan. Bahagian C, kita tengok bahagian C macam mana. Kalau ada lebih masa, kan? Kita buat A sikit. Mana yang A tu yang ambil yang soalan-soalan kritikal lah. Okay? Boleh? Jadi kita jumpa lagi esok. InsyaAllah. Esok pagi Nik. Pagi boleh Nik? Ke kamu dah buat petang macam ni? Petang macam ni? Mana kamu nak? Pagi pun okey juga sebab kan bangun tu pukul 6.30 juga. Okey, boleh. Pagi pun bukan pagi, pukul 11. Dia pukul 11 start kelas. Okey? Sebab pukul 10 tu saya datang kemas-kemas apa semua. Kita jumpa lagi esok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok-tengoklah soalan tu. Jawapan dah ada semua dah. Kamu boleh tengok soalan. Kalau kamu 2 orang je, kamu tengok soalan mana. Besok kita nak bincang lagi senang. Try lah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam terima kasih. Terima kasih cikgu. Baik.